Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada rakan-rakan guru, murid-murid dan para ibu bapa di atas kesudian meluangkan masa dalam sesi bicara tentang bahaya dadah sempena dengan Hari Anti Dadah Kebangsaan yang disambut setiap tahun pada 19 Februari. Oleh itu, unit bimbingan dan kaunseling dengan kerjasama unit PPDA Sekolah Kebangsaan Tahmidah Wasih telah merancang satu program untuk memberi kesedaran kepada murid-murid tentang bahaya dadah. Okey, untuk seterusnya kita lihat kepada pendidikan pencegahan dadah, visi, misi dan matlamat. Visi Sekolah Bebas Dadah, misi melaksanakan aktiviti-aktiviti PPDA yang bersepadu dan menyeluruh daripada aspek pengurusan dan kepimpinan, kurikulum dan pembangunan sasiah bagi memastikan semua murid bebas daripada pengaruh dadah. Matlamat pelaksanaan PPDA di sekolah adalah untuk memastikan murid-murid akan mempunyai pengetahuan, kesedaran dan kemahiran menentang bahaya dadah serta bahan terlarang yang boleh merosakkan intelek, emosi, rohani dan jasmani. Okey, dadah perosak kehidupan, jangan silap memilih jalan hidup. Sekiranya anda terjebak dengan penyalahgunaan dadah, maka rosaklah kehidupan. Okey, seterusnya kita lihat kepada erti dadah. Dadah atau drug adalah bahan atau kimia yang amat berbahaya kepada individu yang menggunakannya kerana ia mengubah cara minda dan tubuh badan berfungsi. Okey, undang-undang dadah kerajaan juga telah menetapkan akta-akta sekiranya didapati bersalah dalam penyalahgunaan dadah, maka hukuman mati bagi mereka yang mengedar dadah adalah suatu hukuman yang telah ditetapkan oleh kerajaan bagi mereka yang didapati bersalah dalam mengedar dadah. Dan seterusnya, dadah seindah manapun akhirnya anda menderita walaupun dengan kemewahan, dengan wang ringgit yang diperoleh daripada hasil jualan dadah, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua dan akhirnya akan ditahan oleh polis dan dimasukkan dalam lokap. Okey, seterusnya, dadah haram di sisi Islam. Tidak semestinya bukan saja agama Islam walaupun agama-agama lain juga mengharam bagi pengadunya yang terjebak dengan kesalahan dalam penyalahgunaan dadah, disebabkan dadah ni dia boleh merosakkan secara diri dan fizikal, di mana dalam Al-Quran Allah Ta'ala telah berfirman, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Okey, seterusnya kita lihat kepada jenis dadah dan ciri-cirinya, di mana dadah boleh mempunyai kesan paling ketara ke atas sistem saraf pusat, itu otak dan saraf tunjang. Digunakan bukan untuk tujuan perubatan dan penggunaannya adalah dilarang. Diperoleh secara haram, membawa kepada pergantungan fizikal serta psikologikal dan meringankan dan meningkatkan daya tahan terhadap dadah, mendatangkan kesan buruk dan bahaya ke atas kesihatan dan fungsi sosial seseorang. Okey, seterusnya, kita tengok jenis dadah dan jenis dadah. Okey, halusinogen. Halusinogen ni biasanya dadah yang asli dan sintetik yang boleh mengubah pencerapan dunia, maksudnya lebih kepada halusinasi dan tidak boleh membezakan antara yang benar dan yang tidak benar. Okey, kemudian dadah jenis opiat yang mana berasal daripada biji popi. Jenisnya adalah heroin, morfin dan kodein. Kemudian ketum, itu biasa kita kenali dengan daun ketum, yang mana asalnya dahulu digunakan sebagai ubat tradisi untuk merawat penyakit, tapi dengan sistem teknologi canggih pada masa kini, daun ketum kerajaan telah mengharamkan penanamannya disebabkan ianya boleh mendatangkan kesan buruk yang lebih banyak daripada kesan baik. Okey, seterusnya dadah jenis stimulan. Stimulan ni, kita tahu stimulan ni ialah jenis dadah yang boleh bertindak, yang boleh menjadi perangsang yang bertindak ke atas sistem saraf
pusat atau saraf yang mana boleh bertindak ke atas sistem saraf, yang mana jenis dadah ini dihasilkan melalui tindakan bahan-bahan kimia. Okey, kemudian dadah jenis inhalant yang mana mengandungi bahan psikoaktif yang dihasilkan daripada pelarut organik dan bahan meruap. Maksudnya jenis dadah inhaler ni dadah yang jenis cecair, yang mana yang mudah meruap, yang boleh dihidu, disedut untuk menimbulkan kesan psikoaktif atau merangsang perubahan minda. Okey, jenis ganja, biasa kita kenal juga dengan pokok ganja, yang mana ianya dikenali juga sebagai marijuana dan dikatakan berasal daripada perkataan Portugis yang mana bermaksud bahan yang memabukkan. Okey, kemudian depression iaitu dadah yang dalam bidang perubatan adalah jenis ini digunakan sebagai ubat penenang, di mana boleh meredakan kesakitan dan untuk tidur lena. Salah satu dadah yang sering disalahgunakan oleh masyarakat luar disebabkan ingin mendapat ketenangan, maka mereka mengambil jalan mudah dan mencuba dadah jenis depression. Okey, seterusnya kesan-kesan buruk dadah. Okey, kesan-kesan buruk dadah amat banyak sekali. Di sini ada sebahagian daripada kesan-kesan buruk. Yang pertama, jika kita lihat boleh merosakkan sistem saraf pusat, itu otak dan saraf tunjang dalam keadaan mabuk atau khayal, penagih tidak dapat mengawal pergerakan dan imbangan, boleh menyebabkan risiko kepada jangkitan HIV dan AIDS. Kesan ke atas wanita yang mengandung, itu seperti keguguran, kelahiran bayi songsang, lahir belum cukup bulan, kematian dan kecacatan, boleh melemahkan daya pemikiran, pemahaman, percakapan, pengiraan dan kebolehan menyelesaikan masalah, menyebabkan gangguan emosi dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, peningkatan kes sosial yang bukan saja boleh menyebabkan sosial dan jenayah seperti budaya samseng, kecurian, rompakan, rogol, pembunuhan dan sebagainya, dan setentu sekali yang boleh membawa maut kepada diri sendiri, ahli keluarga dan orang awam. Okey, dadah kesannya membinasakan, ambil kisah, ambil tindakan. Sekiranya terjebak dalam di kalangan masyarakat ataupun sesiapa saja yang terjebak dengan kesalahan dadah, perlu ambil kisah, perlu diambil tindakan kerana kesannya amat membinasakan. Okey, seterusnya, tidak mudah kepala yang dimasuki dadah untuk pulih. Okey, walaupun ada rumah pengasih ditubuhkan bagi membantu mereka yang terjebak dalam penagihan dadah, namun bukan semua mereka yang terjebak dengan dadah boleh dipulihkan dengan baik, dan dadah mengubah perasaan, fikiran, tingkah laku. Sekiranya mereka yang pernah terjebak dengan penagihan dadah beransur pulih, alhamdulillah, tetapi bukan semua mereka boleh berubah dengan baik, disebabkan dadah ni kesannya amatlah teruk, amatlah bahaya dan boleh mengubah perasaan, fikiran dan tingkah laku kepada mereka yang terjebak dengan penyalahgunaan dadah. Okey, sebab-sebab pengalaman dadah mungkin kerana ingin tahu bagaimana contohnya jenis ketum, jenis ketum macam mana, jenis ganja, jenis depression macam mana. Maksudnya segi jenis ciri-ciri yang dadah yang kita ketahui tadi, disebabkan pasal ingin tahu, maka inginlah mencuba. Datangkan daripada rakan-rakan supaya mencuba. Okey, kejahilan atau menerima penerangan yang silap mengenai bahaya akibat daripada penggunaan dadah, kurang kemampuan untuk menghadapi kecewaan dan kehampaan disebabkan mengambil jalan mudah, mengambil ubat yang depression sebagai ubat penenang, akibat keadaan peribadi yang kucak-kacir, akibat latar belakang keluarga, kehidupan yang mengecewakan seperti kematian bapa, keruntuhan rumah tangga, ingin melepaskan kesusutan fikiran dan penderitaan, fikiran tidak tenteram untuk mengelakkan daripada kenyataan hidup. Golongan ini dibahagi kepada dua kumpulan, itu golongan miskin yang ingin melarikan diri daripada masalah kebendaan dan golongan kaya yang ingin melarikan diri masalah emosi. Okey. Peranan mewujudkan regulasi tanpa dadah, bukan hanya agensi anti dadah kebangsaan sahaja main peranan, tapi lebih kepada peranan semua pihak bertanggungjawab dalam memainkan peranan
supaya generasi lahir tanpa dadah. Itu contohnya peranan ibu bapa. Ibu bapa perlu melengkapi diri dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran yang boleh membantu mereka mendidik anak-anak dengan sempurna agar tidak terlibat diri dengan penyalahgunaan dadah. Di sini kalau kita lihat ilmu melengkapkan dengan ilmu pengetahuan amat penting supaya anak-anak dapat mengetahui bahawa bahayanya dadah. Dan peranan guru, setiap masa para guru perlu meningkatkan pada muridnya agar tidak melibatkan diri dengan dadah. Dan peranan pelajar sendiri atau murid itu sendiri, mereka seharusnya perlu kuatkan diri mereka untuk tidak melibatkan diri dengan perkara-perkara yang boleh merosakkan mereka sehingga mereka terjebak dalam penagihan dadah. Dan slogan katakan tidak kepada dadah perlu dijadikan satu pegangan hidup kepada para pelajar ataupun murid, disebabkan mungkin disebabkan mereka berkawan. Salah satu sebab-sebab tadi kan, bila kita lihat tadi punca sebab mereka terjebak ni mungkin daripada pengaruh rakan. Jadi dia sendiri perlu kuat dan katakan tidak kepada dadah. Okey, jom perangi dadah habis-habisan. Dadah membunuh, ketagihan dadah membawa maut. Sebelum terjebak dengan dadah berdiri, mestilah perlu perangi habis-habisan kerana dadah boleh membunuh dan boleh membawa maut. Okey. Memasumi dadah adalah tanggungjawab kita semua dan bukan hanya tanggungjawab guru di sekolah saja, bukan tanggungjawab pihak agensi anti dadah kebangsaan, tapi semua masyarakat memainkan peranan dalam memasumi dadah. Okey, sehingga setakat ini saja bicara tentang bahaya dadah. Semoga ini dapat memberi manfaat kepada murid-murid khususnya dalam memahami tentang dadah. Sekian dahulu, ribuan terima kasih kerana sudi meluangkan masa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi.